Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan tajuk ayat majmuk. Okey, saya Cikgu Syazwan, guru bahasa Melayu. Untuk meneruskan pembelajaran hari ini, murid perlu buka buku teks muka surat 3. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran PDPR hari ini, murid akan dapat 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Yang kedua, mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, sekarang mari kita lihat muka surat 3 yang mana ada gambar dan ada satu petikan. Okey, dalam gambar ini menunjukkan satu situasi di dapur. Okey, satu keluarga bantu-membantu di dapur. Okey, yang di bawah ialah situasi yang mana perbualan antara ibu dan bapa, ibu dan anak, bapa dan anak. Okey, mari kita teruskan membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. Mari teruskan membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Kalau murid perasan, ada ayat yang berwarna merah dan ayat berwarna biru. Ayat yang berwarna merah itu merupakan ayat tunggal dan ayat yang berwarna biru itu ialah ayat majmuk. Okey, mari kita belajar berkenaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula ialah ayat yang menerangkan subjek. Okey, kita lihat contoh ayat tunggal. Subjek, pelajar itu, predikat membeli makanan. Kalau kita sambungkan menjadi pelajar itu membeli makanan. Pelajar itu ialah subjek, membeli makanan ialah predikat. Adik saya membaca buku. Adik saya ialah subjek, membaca buku ialah predikat. Guru ialah subjek, mengajar di dalam kelas ialah predikat. Kalau kita sambungkan, dia akan jadi guru mengajar di dalam kelas. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Semua contoh-contoh ini melibatkan subjek dan predikat. Datuk saya sedang berehat. Dr. Amir bertugas di klinik. Basikal itu milik saya. Rumah Yana sangat cantik. Buah betik sangat sedap. Kakak suka menyanyi. Kalau kita sedar, predikat ni sentiasa menyokong subjek tersebut. Okey, untuk menjadikan ayat yang lengkap. Okey, sekarang kita lihat tentang ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung.
contoh kata hubung yang kita biasa dengar, dan, atau, sambil, kerana, kecuali, lalu, tetapi, sedangkan, padahal. Okey, biasanya kata hubung ini untuk menghubungkan ayat tunggal, satu ayat tunggal dengan ayat tunggal yang lain untuk menjadikan ayat yang panjang, iaitu ayat majmuk. Okey, kita tengok contoh ayat majmuk daripada dua ayat tunggal. Okey, kita tengok ayat tunggal yang pertama, Insyirah pergi ke sekolah. Itu ayat tunggal yang ringkas. Ayat tunggal yang kedua, Zahirah pergi ke sekolah. Kalau awak perasan, dia ada predikat yang sama, iaitu pergi ke sekolah. Cuma subjeknya berbeza, iaitu Insyirah dan Zahirah. Macam mana kita nak gabungkan dua ayat tunggal ni menjadi satu ayat? Okey, kita boleh gabungkan dengan menggabungkan menggunakan kata hubung. Kita tengok contoh yang di bawah ini. Insyirah pergi ke sekolah. Kata hubung dan ayat tunggal Zahirah pergi ke sekolah. Ayat majmuk dia, Insyirah dan Zahirah pergi ke sekolah. Kalau awak tengok, predikatnya tak berubah, cuma subjeknya kita tambah dan dekat tengah ni. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok dua ayat tunggal di atas ini. Arifin makan nasi, Arifin makan kek. Kalau awak perasan, subjek dia Arifin ni orang yang sama, cuma predikat ni berbeza. Yang ni makan nasi, yang ni makan kek. Macam mana kita nak gabungkan? Kita boleh gabungkan menggunakan kata hubung. Okey, kita tengok contoh di bawah. Ayat tunggal, Arifin makan nasi. Kata hubung dia iaitu dan. Ayat tunggal yang kedua kita boleh guna Arifin makan kek. Okey, kita gabungkan dua ayat tunggal ini menjadi Arifin makan nasi dan kek. Seterusnya, kita lihat contoh yang ketiga. Ayat tunggalnya, kaki saya berdarah. Ayat tunggal yang kedua, saya terjatuh di padang. Okey, ada dua ayat tunggal yang subjek dan predikatnya berbeza, tapi ada dua ayat. Okey, kita boleh gunakan kata hubungnya kerana, sebab ayat tunggal yang kedua merujuk kepada sebab kenapa ayat tunggal yang pertama ni ada. Okey, kaki saya berdarah, saya terjatuh di padang. Maksudnya inilah sebab dia. Kalau nak bagi tahu sebab, kita perlu gunakan kata hubung kerana. Okey, baju saya basah kerana saya mandi hujan. Okey, jadi kita gabungkan menjadi ayat majmuk. Kaki saya berdarah kerana saya terjatuh di padang. Okey, daripada petikan tadi, cikgu nak awak cari 3 ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Kunci dia, awak perlu mencari kata hubung. Okey, yang kedua, kalau awak dah pandai menggunakan kata hubung, awak boleh tengok dia ada 2 subjek dan ada lebih subjek, ataupun dia ada 2 predikat ataupun lebih predikat. Okey, cikgu bagi masa awak 2 minit untuk awak cari dan tulis ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Okey, baik, cikgu dah senaraikan 4 ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Kenapa dia ialah merupakan ayat majmuk? Sebab dia ada banyak predikat dekat sini. Membersihkan ikan, membersihkan daging, dan kunci utamanya dia ada kata hubung dan dekat sini. Okey, kita tengok ayat majmuk yang kedua. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Macam ayat majmuk yang pertama tadi, dia ada kata hubung dan dia ada predikat, 2 predikat dekat sini. Okey, kita tengok yang ketiga. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita
tenaga. Dia ada dua ayat tunggal dekat sini, iaitu kita memerlukan vitamin. Vitamin memberi kita tenaga. Dan kunci utamanya dia ada kata hubung kerana dekat sini. Kita tengok yang keempat. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Yang pertama, ayat tunggal yang pertama, Encik Abdul Aziz menjelaskan kepada Nabila. Yang kedua, Abdul Aziz meletakkan barang-barang di atas meja. Ada dua ayat tunggal dekat sini dan kunci utamanya ialah kata hubung dekat sini, iaitu sambil. Okey, betul ke salah dengan jawapan awak? Okey, kalau betul awak tandakan right. Kalau salah awak perbetulkan dekat bawah. Ingat tulis tajuk dia pembetulan. Apa yang dipelajari pada hari ini? Yang pertama, perkenaan ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Apa pula kata hubung? Kata hubung pula ialah perkataan yang menggabungkan ayat. Okey, contohnya dan, atau, sambil, tetapi, kerana dan banyak lagi. Latihan bahasa Melayu pada hari ini iaitu 31 Januari, murid boleh rujuk pada WhatsApp atau Google Form yang cikgu berikan. Di situ ada latihan berkenaan tajuk hari ini. Saja pengajaran dan pembelajaran hari ini. Cikgu mohon maaf sekiranya pengajaran dan pembelajaran cikgu terlalu laju. Okey, sekiranya tidak faham, cikgu inginkan awak ulang balik sehingga kan awak faham. Jadi, kalau ada yang masih belum faham, boleh rujuk cikgu dekat WhatsApp. Okey. Jadi, apa-apa kita akan jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.